Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia serta para media, terima kasih atas kehadiran untuk sidang media mingguan bersama saya dan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Pertamanya saya ingin memaklumkan bahawa bilangan penduduk Malaysia yang telah mendaftar untuk menerima vaksin semakin meningkat dan pada hari ini 12,774,132 orang bersamaan dengan 54,6% daripada penduduk atas 18 tahun telah daftar. Sukacita saya juga maklumkan bahawa bilangan yang telah divaksinasi semakin meningkat, yang mana pada hari ini 3,790,121 dos telah pun diberi keseluruhan di Malaysia. Saya ingin memaklumkan bahawa bagi fasa kedua program imunisasi, 4,129,168 orang telah daftar, yang mana 2,256,257 adalah pendaftaran warga emas. Bagi keseluruhan fasa 2, 1,909,286 telah menerima sekurang-kurangnya dos suntikan pertama. Semalam kita telah mencatat kadar vaksinasi yang tertinggi pada semalam sejak program PIK dimulakan, iaitu sebanyak 151,309 dos. Cabaran kita sekarang adalah untuk memastikan bahawa kita secara konsisten dapat mencapai kadar melebihi 150,000 dos hari, dan menjelang bulan Julai, seperti mana perancangan yang telah pun saya umumkan, kita dapat mencapai secara konsisten kadar suntikan 200,000 dos sehari. Penghantaran vaksin seterusnya adalah seperti berikut. Bagi Pfizer, 444,600 dos akan tiba. Pecahan dia adalah 225,810 dos pada 16 Jun, 191,800 dos pada 17 Jun, dan 26,910 dos pada 18 Jun. Ia akan menjadikan jumlah dos vaksin daripada Pfizer secara kumulatif yang dihantar setakat ini adalah 3,641,040 dos. Bagi Sinovac, sebanyak 318,280 dos fill and finish dan sebanyak 500,000 dos finished goods telah mendapat lot release kelulusan daripada NPRA semalam. Pada pagi ini, tambahan 319,680 dos telah mendapat kelulusan lot release daripada NPRA. Kesemua batch ini akan diserahkan kepada KKM dalam minggu ini sebelum diedarkan kepada fasiliti kesihatan. Justru jumlah kumulatif Sinovac tidak termasuk kelulusan lot release pada 8 dan 9 hari bulan Jun adalah 1,968,609 dos. Berkenaan dengan vaksinasi bagi industri pula, saya ingin memaklumkan bahawa setelah melihat kepada penularan kes wabak COVID-19 dan mengambil kira dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, memang ada wujud fasa 4
iaitu fasa kawalan wabak. Maka JKJAV telah membuat keputusan untuk memulakan pemberian vaksinasi kepada sektor-sektor ekonomi yang kritikal, termasuk terutamanya bagi sektor yang perlu terus beroperasi sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Antara sektor yang terlibat adalah sektor pembuatan, sektor ekspor, logistik, pengangkutan, tenaga utility dan lain-lain. Sekarang ini pihak CITF sedang bekerjasama dengan kementerian-kementerian seperti MITI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan, MOTAK serta agensi-agensi kerajaan yang lain untuk melaksanakan fasa 4 bagi sektor-sektor ekonomi yang terkesan dan masih lagi beroperasi sewaktu PKP. Kita akan bekerjasama dengan anak syarikat KKM, iaitu syarikat tidak berasaskan keuntungan Protect Health Corporation Sdn Bhd, untuk menguruskan pengendalian suntikan vaksinasi kepada sektor-sektor industri ini bagi mempercepatkan pelaksanaan peak di kalangan industri. Kita juga hari ini telah memulakan vaksinasi untuk golongan petugas media seperti mana yang telah dijanjikan. Di mana pada hari ini 98 pengamal media daripada agensi media tempatan dan antarabangsa telah mula menerima vaksinasi mereka di Dewan Seroja Putrajaya. Pada masa seminggu yang akan datang, lebih ramai lagi pengamal media di seluruh negara akan mendapat tarikh janji temu bagi vaksinasi COVID-19 mereka. Pihak CITF sedang mendapatkan nama senarai daripada Jabatan Penerangan untuk memastikan bahawa petugas-petugas media kita dapat perlindungan daripada COVID-19 apabila terpaksa menjalankan tugas mereka secara fizikal sewaktu PKP. Saya juga ingin bangkitkan isu berkenaan dengan satu inisiatif baru, iaitu inisiatif mobile truck yang telah pun kita melaksanakan projek rintis di wilayah persekutuan, di mana PPV mobile truck telah pun digerakkan ke penduduk di PPR Mohibah pada 7 Jun serta selepas itu pada 8 Jun selaras dengan fasa 4 kawalan wabak bagi golongan industri kritikal telah digerakkan ke tapak pembinaan MRT di bawah MMC Gamuda yang masih lagi beroperasi sewaktu PKP. Dan ini melibatkan 1,000 orang penerima vaksin di setiap lokasi. Kita telah mendapati bahawa program ini berjaya dan CITF sedang merancang untuk meningkatkan lagi jumlah mobile truck yang akan dapat digerakkan kepada kawasan-kawasan tertentu seperti flat-flat PPR dan juga kawasan-kawasan tapak industri. Dan kita akan memberikan tumpuan kepada negeri-negeri merah, terutamanya kepada Lembah Kelang, iaitu negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan penghantaran vaksin ke negeri Selangor. Seperti mana kita maklum, populasi Selangor berumur 18 tahun ke atas berbanding keseluruhan populasi negara adalah lebih kurang 20%. Setakat ini penghantaran vaksin sebagai contoh pada bulan ini ataupun pada minggu-minggu ini adalah 17% daripada penghantaran ke seluruh negara. Sebab itu CITF telah membuat keputusan beberapa minggu yang lepas untuk meningkatkan kapasiti pemberian vaksin di negeri Selangor agar negeri Selangor dapat dihantar lebih banyak lagi vaksin.
kapasiti PPV selama ini tidak berjaya untuk menampung penghantaran kapasiti yang lebih besar. Sebab itu kita telah buat keputusan agar penghantaran untuk negeri Selangor dapat ditingkatkan lagi dengan pembukaan lebih banyak lagi PPV. CITF telah membuka beberapa PPV baru di Selangor, iaitu PPV berskala besar. Antaranya di Setia Alam Convention Center, di UiTM Puncak Alam, dan ada beberapa lagi PPV mega yang akan dibuka di negeri Selangor dalam masa yang terdekat agar kita dapat memberi keutamaan kepada negeri Selangor selaras dengan usaha untuk kita membendung penularan wabak COVID-19 di Lembah Kelang, iaitu Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ada juga terdapat penduduk-penduduk Selangor yang beralamatkan diri di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebab itu data keseluruhan untuk Selangor ada yang bercampur aduk dengan data wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Namun demikian, CITF mengambil maklum atas titah Keduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semalam untuk memastikan bahawa kita memberi tumpuan yang lebih untuk mengawal penularan pandemik COVID-19 di Selangor dan memberi satu keutamaan khas kepada negeri yang mempunyai populasi yang paling tinggi ini. Dan ini pun adalah perancangan yang kita telah mulakan beberapa minggu yang lepas dengan pembukaan PPV yang lebih banyak, dan kita akan meningkatkan pengagihan penghantaran vaksin kepada negeri Selangor kepada 25% daripada keseluruhan penghantaran ke seluruh negara, dan selepas itu lebih apabila kita menerima bekalan yang tambahan pada bulan depan yang akan datang. Dan itu saya buka kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosti, Yang Berhormat Hari Jamaluddin, yang saya hormati para pengamal media. Pada hari ini saya melaporkan situasi apa yang dilaporkan melalui National Institute of Health MOH berkenaan dengan pelaporan minggu EPID ke-22. Apa yang berlaku pada minggu EPID ke-22 iaitu daripada 30 bulan 5 hingga ke 5 bulan 6 21 baru ini terdapati kes harian. Pada 5 Jun kita merekodkan kumulatif kes COVID 610,574 dan ini adalah minggu EPID ke-22 dalam purata 7,434 kes sehari. Di mana pada EPID week ke-22 52,040 kes direkodkan. Dia melihatkan bahawa terdapat 2.6% pengurangan kes berbanding dengan minggu EPID ke-21. Penurunan kes telah pun dilihat sejak 1 minggu lepas bermula EPID week ke-22. Untuk aktif kes pada 5 Jun kita merekodkan 85,607 kes aktif, yang mana mewakili 14% daripada total atau keseluruhan kumulatif kes yang direkodkan. Dan pada minggu 22, 81,942 average aktif kes. Ini melihatkan terdapat 23.3% peningkatan average active case pada minggu 22 EPID berbanding minggu 21. Dan pada minggu EPID ke-22 seramai 521,676 kes telah pun sembuh. Ini mewakili 85.4% kadar kesembuhan yang berlaku. Untuk jumlah kes kematian pada EPID week ke-22 3,291 kes kematian secara kumulatif direkodkan, di mana kes fatality rate berlaku ialah pada 0.54% dan 641 jumlah kematian pada EPID week kedua, di mana
purata 92 kematian berlaku sehari. Ini melihatkan bahawa terdapat 42% peningkatan jumlah kematian yang direkodkan berbanding minggu EPID ke-21. Dan jumlah kematian telah pun diperhatikan terdapat peningkatan sejak EPID week ke-10 yang lepas. Untuk kes-kes ke ICU, pada 5 Jun, kes yang dirawat di ICU ialah seramai 886 kes dan average untuk EPID week ke-22 di ICU ialah 871 kes. Ini melihat ada peningkatan 15% kes berbanding EPID week ke-21 yang dirawat di ICU. Dan peningkatan kes dirawat di ICU dilihat ada peningkatan sejak minggu EPID ke-11. Kes-kes yang menggunakan ventilator ataupun ventilation 50.3% ataupun 446 kes di ICU memerlukan ventilator support pada 5 Jun dan pada EPID week ke-22 average mereka yang menggunakan ventilator untuk support the respiratory system ialah 436 secara purata. Dan kita dapati bahawa kes-kes di ICU yang memerlukan support ventilator dilihat sejak minggu ke-11 EPID week. Untuk testing capacity pada EPID week ke-22 kita telah menjalankan sehingga EPID week ke-22 ialah 12,580,561 ujian COVID test dilaksanakan dan pada EPID week ke-22 saja 713,226 ujian dilaksanakan. Yang membawa makna bahawa setiap hari 101,886 ujian dilakukan dalam masa EPID week ke-22. Ini walaupun begitu dilihat ada pengurangan 7% berbanding dengan EPID week ke-21. Dan pada EPID week ke-22 positivity rate ialah 73%. Dan ia melihat bahawa ada terdapat 0.3% penambahan positivity rate berbanding minggu 21. Untuk itu kita dapat membentangkan di sini bahawa pada EPID week ke-22 RT ataupun R0 kita, R value kita telah mencapai angka 1.0 dan kita dapati penurunan RT sejak EPID week ke-22 dan pada hari ini rekodkan 9 bulan RT kita lah 0.96% average untuk negara. Berkaitan dengan kes yang direkodkan sebagai kluster pada EPID week ke-22 iaitu 2,308 kluster kumulatif telah direkodkan di mana 701 adalah aktif kluster dan ini melihatkan terdapat peningkatan berbanding EPID week ke-21 sebanyak 71 kluster iaitu 11.3%. Dan 91 kluster telah pun diisytiharkan tamat pada EPID week ke-22 dan ini meningkat 82% berbanding dengan EPID week ke-21. Dan pada EPID week ke-22 162 new cluster ataupun cluster baru direkodkan dan untuk makluman daripada semua cluster yang direkodkan 92 cluster baru muncul dalam sektor tempat kerja iaitu 56.8%, 47 cluster dalam komuniti 29%, 10 cluster daripada sektor pendidikan 6.2%, 8 kluster wujud dalam aktiviti keagamaan iaitu 4.9% dan 4 kluster bagi golongan berisiko tinggi serta 1 kluster di tingkat di kluster tahanan. Untuk itu kita melihat bahawa cumulative cluster ada peningkatan dan juga active cluster ada peningkatan dan juga kluster yang ditamatkan juga ada peningkatan melalui EPID week ke-22.
Untuk MCO, seluruh negara telah pun diletakkan bawah full lockdown fasa 1 daripada 1 Jun hingga 14 Jun 2021, dan untuk beberapa lokaliti dalam negara telah diletakkan di bawah EMCO ataupun Enhanced Movement Control Order atau PKP diperketatkan. 66 lokaliti di Sabah, 52 lokaliti di Terengganu, 40 lokaliti di Pahang, 37 di Kedah, 14 Sarawak, 13 di Penang, 10 di Perak, 6 di Kelantan, 5 zon di wilayah Persekutuan Labuan, 4 lokaliti di Johor, 4 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 3 di Negeri Sembilan, 2 di Selangor dan 1 lokaliti di Melaka. Lokaliti-lokaliti ini diletakkan di bawah EMCO ataupun Enhanced MCO. Akhir sekali berkaitan dengan sequence genom ataupun genome sequencing, kita telah pun memaklum bahawa pada batch ke-30, 29 sampel telah lagi diuji dan didapati ada peningkatan pengujian sequence genom sebanyak 477. Daripada 477, didapati 138 varian telah pun dikesan. Saya ulang balik bahawa pada batch ke-30 ujian sequence genom, 29 kes dikesan, 15 B1351, B1617 4 kes dan non-BOC atau non-variant of concern 10. Untuk itu, negeri yang memiliki variant of concern dan variant of interest paling ketara ialah berlaku di negeri Selangor, di mana 5 varian B117, 34 varian B1351 beta dan 2 varian delta iaitu B1617.2. BOI B11617.1 1 kes. Negeri kedua yang ada varian yang tinggi direkodkan ialah Kelantan, di mana beta 11351 sebanyak 23 kes yang direkodkan. Lain-lain berikan dalam nota kepada media. Terima kasih. Okey, kita buka kepada soalan. Okay, YBKJ, Khairi. Okey, ada saya Rosie pada bernama. Okey, soalan saya, ada kegusaran daripada golongan warga emas yang berisiko tinggi yang masih belum dapat janji temu untuk vaksin, dan ada juga yang untuk fasa kedua tak dapat lagi janji temu. Mungkin YB boleh jelaskan mengapa ia berlaku? Ya, daripada untuk warga emas 2,256,257 yang telah berdaftar. Daripada jumlah ini 855,124 telah menerima dos pertama. Manakala 436,244 telah menerima janji temu mereka sehingga 15 hari bulan Jun. Jadi daripada maklumat ini, hampir 60% daripada warga emas yang sudah pun berdaftar sama ada akan menerima dos yang pertama ataupun telah menerima dos pertama ataupun akan menerima dos pertama mereka pada pertengahan bulan Jun ini. Yang lain akan menerima janji temu mereka secepat mungkin. Assalamualaikum. Soalan untuk Dr. Anna Baba. Okey, tadi YB Menteri ada mengeluarkan data yang menunjukkan kes ada berlaku pengurangan. Jadi nak tahu adakah mungkin ada gambaran awal selepas ini PKP untuk fasa 1 sehingga 14 Jun ini akan diajakkan lagi ke ataupun tidak? Okey. Kita dapati dua indikator yang sangat penting lately ataupun belakangan ini ialah RT kita,
telah pun menurun daripada beberapa minggu yang lepas kepada bawah 1. Hari ini 0.96. Dan kedua ialah berkaitan dengan jumlah kes harian yang direkodkan menurun. Ia ada kaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 penuh seluruh negara yang telah diisytiharkan bermula 1 Jun 2021 hingga 14 hari bulan Jun 2021. Walaupun selepas 8 hari pelaksanaan, kes COVID-19 masih tinggi dengan pelaporan kes melebihi 5,000 kes sehari. Dengan purata kes baru COVID-19 dalam tempoh 7 hari pada 8 Jun 2021 adalah sebanyak 6,871. Jumlah ini melebihi nilai threshold yang disasarkan, iaitu purata 7 hari 4,000 kes ke bawah. Berdasarkan nilaian penularan jangkitan COVID-19 dengan kapasiti negeri yang respon pada tempoh 23 Mei hingga 5 Jun, semua negeri masih melaporkan penularan jangkitan yang tinggi. Manakala 12 negeri kecuali Pahang, Perak, Putrajaya mempunyai kapasiti untuk respon yang masih terhad. Kapasiti untuk respon dinilai daripada peratusan anggota kesihatan yang terjangkit ataupun diberikan HSO, kadar penggunaan katil COVID-19 di hospital kita, kadar penggunaan katil COVID-19 di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah, dan kadar penggunaan katil ICU COVID-19 di hospital kita. Untuk itu, sehingga kini kita telah pun merekodkan penurunan kes harian yang meyakinkan bahawa kaedah dan juga Perintah Kawalan Pergerakan penuh seluruh negara yang bermula 1 Jun mendatangkan hasil. Dan kita masih memohon lagi supaya masyarakat dan juga kita semua mengikuti asas-asas ataupun pendekatan public health seperti kita melakukan penjarakan fizikal, menggunakan pelitup muka dan juga menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan serta mengelakkan tempat sempit dan sesak. Untuk itu PKP penuh 3.0 seluruh negara ini amat perlu untuk terus membendung penularan COVID-19. Can I ask everyone to limit to one question per person again because ramai yang nak tanya soalan. Okay, Assalamualaikum YB. YB, saya Iskandar Bintang Harian. Saya ada satu soalan. Baru-baru ni yang amat berhormat Perdana Menteri ada keluarkan kenyataan bahawa proses vaksinasi akan dibuat secara automatik bagi memastikan seramai mungkin rakyat divaksin. So saya nak tanya bagaimanakah mekanisme itu akan dibuat? Adakah menggunakan sistem terbuka atau sebagainya? Kita sedang meneliti sistem automatik yang dicadangkan oleh Perdana Menteri. Yang penting adalah untuk memastikan bahawa proses pendaftaran itu tidak sukar dan tidak rumit. Jadi sebagai contoh bagi program vaksinasi secara outreach yang kita buat di kawasan luar bandar, kawasan pedalaman, dia tidak memerlukan pendaftaran terdahulu melalui MySejahtera. Kita memberi vaksinasi, selepas itu kita masukkan data penerima vaksin dalam sistem untuk kita rekodkan. Jadi kelonggaran ini sudah pun diberi di lapangan. Cuma pendaftaran automatik ini sama ada ia menjadi satu program opt-out, semua dapat janji temu nanti. Sama ada dia nak pergi ataupun tidak, dia buat keputusan kemudian sedang kita teliti. Hello, hi YB. This question is for you. YB Yobin has questioned One question only. Yeah, one question only. Okay. Yobin has questioned the 70 million National COVID-19 Immunization Program data integration, saying that an Excel file can be used, right? So can I get your views on this? Yeah, first of all, I think I've addressed the issue of the 70 million ceiling repeatedly. And that is a budget ceiling for various expenditures under information management, not just the appointment system. But
what I'd like to say is that specifically on the elderly getting their vaccinations, I think it's untrue to say that this present system is not prioritizing the elderly. As I said earlier, 2.256 million elderly citizens have registered. 855,000 plus have received their first dose, and 436,000 will be receiving their appointments up to the 15th of June. So by mid-June, 60% of the elderly who have registered will have either received their first dose or will receive their first dose by the middle of June. And that's because the system can easily access them. Now, the issue is not whether the system can access and prioritize the elderly. It's before this a function of supply and now capacity, which I've mentioned again and again, that we are ramping up. So I welcome the suggestion and the criticism, and there are many things that we can continue to improve. But to say that the present system is unable to prioritize and ring-fence certain groups of people is simply not true. And we are dealing with billions of data points here. You're dealing with 15 million registration, more than 30 million data points per person. The data size that you need to process this is in the tens of gigabytes. And you need a proper server, proper system to do this. And when you deal with data sets this big, it's very difficult to use Excel. The standard Excel can only take a maximum of just more than 1 million rows of data. Of course, you can use the Excel data model, which increases that. But when you're dealing with, as I said earlier, hundreds of millions, if not billions of data points, you need a proper system with all due respect, and not just a simple Excel spreadsheet. Hi, good afternoon. This is El Firdaus from Astro Radio News. My question is for YB Khairi Jamaluddin. We've reached 150,000 daily vaccinations yesterday, and that was the target for this month. Moving forward, you projected 200,000 for next month and then 300,000 by August. How exactly are we going to achieve this in such a short amount of time? Many people aren't really convinced that this is possible. Well, a lot of people were not convinced we could get to 150,000 a day. We did so yesterday, but the challenge for us is to make sure that we can do this consistently. It's not good enough that we do this on one day and then drop to below 150,000. We're working very hard to ensure that once we hit a certain number, we can maintain that number. And there are various things that we are looking at to ensure that there is consistency, as well as there is an increase in the number of daily doses. One, of course, is vaccine delivery, which we've been working hard on to deliver and to ensure that we can hasten the pace of delivery. Secondly, is the vaccination capacity. And that's why we've been opening more and more vaccination centers for PPVs, especially the large-scale PPVs. And the third one, which is very, very important, is to ensure that we have enough manpower, enough human resource to ensure that we can meet these daily targets. Now, I'm going to ask the minister to come in on this because he's made several important decisions as to how we can increase the manpower in terms of who can be vaccinators. But I've also asked for the minister to ensure that the healthcare staff can also operate on a 7-day basis so that we no longer take a day off. And I think the minister has some good news for us today. Ya, kita telah pun mengambil maklum tentang keperluan untuk mencapai kadar vaksinasi yang tinggi setiap hari. Untuk itu langkah-langkah yang telah pun kita putuskan dan mendapat kelulusan ialah semua houseman yang berada di hospital kita yang berada dalam disiplin ke-6 atau posting ke-6, mereka akan kita gerakkan ke pusat-pusat vaksin sebagai vaksinator, dan juga mereka yang mengurus tentang kes-kes di observation center.
Kedua ialah mereka yang telah graduate daripada sekolah perubatan seperti doktor gigi, MA ataupun nurse yang graduate, kita akan mula gerakkan mereka untuk diberikan latihan serta diberikan amalan, lesson amalan untuk mereka mengendalikan vaccination center. Selain daripada itu, kita juga memanggil mereka-mereka yang telah pun pencen ataupun menamatkan perkhidmatan awal supaya memberi tumpuan untuk membantu negara dalam proses program vaksinasi. Dan kita ada satu lagi perkara yang penting untuk kita umumkan, iaitu berkenaan dengan tindakan para sukarelawan di kalangan doktor-doktor perubatan yang hari ini merupakan freelancer di GP ataupun hospital swasta. Untuk sekian kali kita cuba memberikan kredit kepada amalan tahunan ataupun amalan tahunan sertifikat lah, untuk kita berikan kredit supaya tahun depan bila mereka mohon untuk dapatkan sijil amalan tahunan, mereka akan dapat markah dalam membinakan lesen tersebut, dan dengan mereka menyertai program vaksinasi kerajaan. Thank you. Good afternoon, YBKJ and Dato Sri Dr. Adam. This question goes to both of you. I'm Kanmani from Code Blue. Is the government through Protect Health charging 15 ringgit per dose for on-site COVID vaccination at shopping malls, even though Protect Health is supposed to cover the cost of vaccine administration? Why are malls and companies under MIDI's vaccination programs charging the vaccine recipients 25 ringgit to 15 ringgit per dose, even though they are using vaccines from PIC? Will the government impose a ceiling for so-called vaccine administration charges? Thank you. Thank you. So let me explain the industrial vaccination program. The arrangement or the discussions that we've been having with various industries, whether they are manufacturing, construction, retail, hospitality and tourism, is that if they would like to facilitate the vaccination of their employees, seeing that they have to operate, some of these industries have to operate during the MCO, we can proceed on a public-private partnership. What that means is that the government offers the vaccines for free, as per our commitment under PIC or the National Immunization Program. Secondly, the industries will bear the cost of administering the vaccination. So that will include the payment made to the healthcare organizations that is organized via Protect Health Corporation, which is a wholly owned company of the Ministry of Health. Now, the added charges are for rental of premises and other services. Now, this is where there is inconsistency in terms of the additional charges. So CITF is working together with the relevant agencies to set a schedule of fair and reasonable charges that that will be borne by industry and companies that participate in the PPV industry program. So this is above and beyond the charges that are paid to Protect Health to cover the private healthcare organizers. So this will include, of course, hall rental or other logistics that are necessary. I understand this is a point of contention because some companies are being quoted different prices from other companies. We are trying to coordinate a fair and reasonable schedule of charges with the relevant ministries. Hi, good afternoon, YB. Joseph from Reuters here. One question for YBKJ. The Philippines said last week that they're expecting delays in delivery of the AstraZeneca shot supplied by Thailand, likely due to some production issues at Siam Biotech. If I remember correctly, you said previously that we should be receiving 610,000 doses this month and another 410,000 doses in July. Are we expecting any delays, or will this roll out as proceeded?
Yes, we are expecting some delays. I've been on calls for the last 2-3 days with AstraZeneca, as well as other governments to ensure that we can shore up our supply for this month. Hi, YB. Ram here from Straits Times. I would just like to ask about what has happened over the weekend, especially there were raids on undocumented migrants, which is very well documented. And there were some comments made by the Home Minister about undocumented migrants would not be getting vaccinated or until they register and all of that. So, so there's some concerns as to whether this runs in contradiction to what you have earlier pledged, that undocumented migrants will also receive vaccination as part of PIC. So how do you respond to that? And because this might create fear in the migrant community and they might not come out for vaccination after this when the phase gets to the point where you want to vaccinate them. So how do you respond to this? Thanks. Thank you. We are continuing to have discussions with the Ministry of Home Affairs on this particular issue. As far as I'm concerned, we need to vaccinate everyone who is in Malaysia. But until these discussions are conclusive, I don't want to cross wires with my colleague, the Minister of Home Affairs publicly. Hi YB, this is Nick here from FMT. Hope you're keeping well. Question for you about the phase 4 for industries. When will that be rolled out? Thank you. The first one will be on the 16th of June in Pengerang. We have identified the Pengerang complex as a high-risk area, and we will be starting our PPV industry for employees at the Petronas complex in Pengerang on the 16th of June. And the others will follow. Hi YB and Dato Sri. My question is to Dato Sri Aham Baba. I'm Isan from GG Press. There is slight discrepancy in the numbers provided in the weekly report today for ICU beds, 90% occupancy, compared to Health DG Tan Sri Noor Hisham provided figure yesterday. ICU is 104%. May I know why is there discrepancy in the ICU bed capacity utilization rate? Terima kasih. Kadar penggunaan katil ICU COVID-19 di hospital kita melebihi 70%. Pada 24 Mei, 1,106 katil ICU COVID-19 digunakan dengan kadar penggunaan sebanyak 96%. Dan pada 6 Jun, sebanyak 1,149 katil ICU COVID-19 digunakan dengan kadar penggunaan 104%. Ini yang diisytiharkan oleh kita di KKM melalui Tan Sri DG. Tetapi yang saya bentangkan tadi ialah keseluruhan Epic Week ke-22 ya. Kedudukan katil di ward hospital, katil-katil kritikal di ICU dan juga penggunaan ventilator. Jadi data yang kita berikan mestilah yang terkini, iaitu apa yang saya bangkitkan semula tadi, iaitu memang betul pada 6 Jun iaitu 2 hari lepas sebanyak 1,149 katil ICU ICU keseluruhan digunakan untuk, dan kadar itu penggunaannya lah sebanyak 104%. Alright, two more. Hi YB, this is Ray from TMI. YB, there have been complaints in Langkawi that younger people who are in their 20s and 30s are getting the vaccine ahead of those in their 50s and 60s, and they are being called by the Klinik Kesihatan a day or two ahead of time. So can you comment on this, please? I have to check the status in Langkawi. The guidelines are that if there are indications that there's going to be a high level of no-show on a particular day, then the PPV can call people who are next in the list
we give out a waiting list based on the wait list that is registered in MySejahtera. So specifically on Langkawi, I'll have to investigate that particular case. But we do have a wait list system that we use at PPVs. And there are some not many, a few districts who have started vaccinating in phase 3 already because they finished the number of people in phase 2 who are registered. But I'll have to check Langkawi. Lagi. Sebelum tanya, saya nak tunjukkan satu gambar rajah ataupun data yang dikeluarkan melalui SEARS, iaitu unjuran SEARS. Kita dapati bahawa keluk yang kita follow ataupun kita ikuti kalau RT 1.0 naik meningkat tinggi, tetapi dengan PKP penuh baru-baru ini dan juga kesan daripada PKP 3.0 dengan SOP yang diperketat, pada 30/5 terdapat plateauing of the data sebelum dia mula menurun pada 6 hari bulan yang lepas. Ini menunjukkan bahawa kesan daripada PKP full dan juga kesan PKP yang dilaksanakan sebelum ini mendatangkan efeknya, mendatangkan kesan yang baik, dan kita berharap kita dapat tangani dan putuskan rantaian penurunan COVID-19 di negara kita berterusan dengan kerjasama semua pihak, solidariti semua pihak. Okay, is that it? Thank you. Terima kasih semua. Okay, hi YB, sorry, one more question from me. I'm Geraldine from Malaysia Kini. I'm just wondering, how can the public apply to get their second AstraZeneca shot sooner? This is in the case of, for example, students who want to go abroad to study in countries that only allow vaccinated people to enter the country. And also, is the JKJAV's platform allowing such applications ready yet? If not, when will it be ready? And in the meantime, how can people inquire and apply? Yeah, you can already apply to shorten your AstraZeneca dose. It is permohonan at vaccinecovid.gov.my. Papa Echo Romeo Mike Oscar Hotel Oscar November Alpha November at vaccinecovid.gov.my. As of yesterday, we have received 196 applications. Okay? Thank you. Terima kasih.